Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh generasi pada zaman dahulu, iaitu pada zaman nenek moyang kita sejak dulu lagi. Warisan nenek moyang yang melambangkan adat, budaya dan identiti sesuatu bangsa. Antara kepentingan permainan tradisional untuk mewujudkan interaksi sosial dan merapatkan hubungan antara ahli masyarakat. Jom saya perkenalkan 10 permainan tradisional yang ada di Malaysia. Bahan yang perlu ada ialah tongkat, uli dan 2 orang pemain. 2 lubang besar kiri dan kanan dipanggil rumah. Lubang yang kecil dipanggil kampung. Uli dipanggil buah. Setiap kampung wajib ada 7 biji guli. Kedua-dua pemain bermain serentak sehingga salah seorang punya buah tongkat masuk ke dalam kampung pihak lawan yang kosong. Pemain boleh tahu semua buah yang bertentangan kampung lawan. Pemain yang masih hidup akan meneruskan permainan sehingga mati. Pemain akan bergilir-gilir meneruskan permainan sehingga habis. 7 batu seremban diselerakkan di atas meja. Sebiji batu akan dipilih untuk dijadikan batu ibu. Batu ibu dilambungkan ke udara. Dalam masa sama, 1 biji batu harus dikutip. Ulang lagi melambung batu ibu, tetapi 2 batu akan dikutip dengan serentak. Ulang lagi yang mengutip 3 batu lagi yang berbaki. Selepas selesai mengutip ke semua batu termasuk batu ibu, kesemua 7 batu akan dilambung ke udara dan sebanyak batu yang boleh diimbangkan di belakang tangan. Sebanyak batu yang diimbangkan akan dilambung dan ditangkap. Seberapa batu yang ditangkap adalah mata yang dikumpul. Untuk permainan tradisional guli, pemain perlu melukis satu bulatan di atas tanah. Kemudian, setiap pemain masukkan beberapa biji guli ke dalam bulatan itu. Setiap pemain akan menggunakan satu guli khas untuk membaling guli ke dalam bulatan untuk target guli lain. Pemain yang paling banyak mengeluarkan guli adalah pemenang. Permainan Tenten. Lukis petak-petak berbentuk segi 4 di atas tanah antara 6 hingga 10 petak. Pemain akan melontar tintin ke dalam petak. Melompat masuk ke dalam petak secara 1 kaki atau 2 kaki. Petak yang ada tintin tak boleh dipijak. Sampai ke akhir pemain berpatah balik dan ambil tintin tanpa jatuh atau tersilap langkah. Ulangi ke petak seterusnya. Permainan upih pina ini memerlukan 2 orang untuk satu upih. Seorang untuk menarik upih, manakala seorang lagi duduk di atas upih. Untuk permainan ini, pemain-pemain perlu berlumba menarik upih hingga ke garisan penamat dan pemain mestilah berganti pemain untuk ke garisan penamat. Pemain akan memasukkan tapak kaki ke dalam tali, berdiri sambil memegang bahagian tengah tali. Kemudian, pemain akan berjalan atau berlumba. Permainan bowling tapak ini memerlukan pelaba untuk digunakan sebagai bola bowling. Selalu permainan ini perlu dimainkan di lapangan. Oleh itu, pemain perlu menyusun botol dalam formasi seperti bowling modern. Kedua, tentukan garis lempar sekitar 2 hingga 3 meter dari pin. Untuk bermain, pemain perlu berada di garisan mula dan baling gelapang ke arah botol. Permainan jam-jam jaya perlu membuat pintu gerbang. Kedua-dua ketua akan berdiri berhadapan dan memegang tangan diangkat tinggi. Untuk pemain lain berada di bawahnya. Ketua mestilah memilih nama samaran kumpulan masing-masing. Contoh, mawar dan cempaka. Pemain lain akan berjalan beriringan di bawah sambil menyanyikan lagu. Jam-jam jala, jala itik jala ayam, berapa lubang kancil? 150. Singgah, cidaya singgah, makan sirih mulut merah. Apabila lagu tamat, ketua akan menangkap pemain yang berada di bawah gerbang. Masa itu, pemain yang ditangkap perlu memilih nama 2 kumpulan tersebut. Permainan tradisional tutup botol atau lebih dikenali ceper adalah salah satu permainan yang sangat popular pada zaman dahulu. Ia dimainkan menggunakan 5 penutup botol logam dan tidak memerlukan sebarang kos untuk menjadikannya permainan yang sangat menarik. Tujuan utama permainan ini adalah untuk mengumpul mata sebanyak mungkin dengan cara menimbang dan menjentik penutup botol ke sasaran tertentu. Setiap penutup botol yang berjaya dijentik dengan tepat akan memberikan markah kepada pemain.
Lompat getah pertama sekali kita perlukan gelang getah lebih kurang 2 meter. Permainan ini perlukan 3 orang atau lebih. 2 orang akan dari peruntung getah. Seorang lagi akan melompat dari satu level ke level seterusnya. Setiap level perlu lompat tanpa tersentuh getah. Jika gagal maka giliran pemain lain pula. Permainan yang paling tinggi level adalah pemenang.